Assalamualaikum dan hai, bersama saya Haziq Fitri dan selamat datang ke YouTube channel ini. So, Honda baru-baru ni telah memperkenalkan generasi baru bagi MPV 7-seater diorang, iaitu Honda BR-V 2022 di Indonesia. Dan apa yang boleh dikatakan, Honda BR-V 2022 ini telah pun menerima rekaan yang serba baru serta dengan kemasan yang lebih menarik, khususnya yang tepat dengan cita rasa rakyat Indonesia dan juga rakyat Malaysia sendiri. Dan hari ini kita akan ceritakan segalanya tentang Honda BR-V 2022 ini, termasuklah apa features yang ditawarkan dan yang paling penting sekali, bilakah dia akan masuk ke negara kita, Malaysia. So jom guys, let's go, away we go. Honda BR-V 2022 ini sebenarnya didatangkan daripada model konsep yang telah diperkenalkan oleh Honda pada bulan Mei yang lalu, iaitu Honda N7X. Dan sememangnya kalau kita lihat side by side Honda N7X dan juga Honda BR-V 2022 ini, sememangnya 100% similar. Untuk platform BR-V 2022 ini sebenarnya menggunakan platform yang sama daripada Honda City 2020, di mana kalau kita tengok rekaan bahagian luaran Honda BR-V 2022 ini, rekaan bahagian luarannya jauh lebih boxy berbanding dengan dahulu, serta dengan grill hadapan yang besar dan lampu jenis LED bersama dengan DRL secara melentang pada bahagian lampu utama tersebut. Serta ada kemasan skid plate dekat bahagian bawah bumper tu yang membawa maksud bahawa Honda BR-V 2022 ini mengekalkan konsep MPV SUV ataupun senang cerita crossover lah, macam model generasi pertama BR-V ni dulu. Di bahagian bumbung terdapatnya roof rail, dan kalau kita tengok pada bahagian profil tingkap dia pula, profil tingkap dia nampak lebih kemas berbanding dengan yang dahulu tu, yang nampak macam tingkap kereta Proton Savvy tu, ada step macam tu. Ada kemasan cladding kat bahagian tayar tu yang tak terlalu tebal dan tak terlalu nipis, just nice dekat situ, serta dengan penggunaan rim bersaiz 17 inci dengan bertemakan dual tone. Ground clearance bagi BR-V 2022 ini pula agak tinggi juga, iaitu setinggi 220 mm. Kita pergi ke bahagian belakang pula, kita boleh nampak yang memang ada identiti BR-V yang lama tu dekat BR-V 2022 ini, iaitu nombor plate dia diletakkan dekat bawah sekali, serta dengan kalau kita lihat penggunaan lampu belakang dia, lampu belakang ni kita boleh nampak yang ada rekaan yang ala-ala seperti Honda City tu. Dan secara overall kalau kita lihat di bahagian belakang kereta ni, memang kita boleh nampak kereta ni nampak lebih besar dekat bahagian belakang ni, dan hampir-hampir macam Honda CR-V, walaupun BR-V ni sebenarnya hanyalah MPV segmen B sahaja. Di bahagian dalaman pula, ruang kabin bagi Honda BR-V 2022 ini nampak jauh lebih kemas dan lebih menarik berbanding dengan ruang kabin yang dahulu. Contohnya penggunaan sistem infotainment bersaiz 7 inci yang menyokong penggunaan perisian Android Auto dan juga Apple CarPlay, serta dengan meter jenis analog tetapi ada multi info display dekat bahagian tengah tu yang bersaiz 4.2 inci. Daripada segi seat dia pula, seat dia macam tak ada perubahan yang ketara sangat. Cuma untuk bahagian lain, untuk BR-V ni pula didatangkan dengan armrest untuk seat barisan hadapan dan juga seat barisan tengah, serta dengan 8 cup holder. So kalau korang semua beli air ke, korang boleh letak, sebab ada banyak cup holder dekat kereta ni, ada 8 cup holder. Dan untuk seat barisan ketiga ni pula dia boleh dilipat 50-50 ataupun separuh-separuh, di mana kalau separuh tu kalau korang nak lipat, separuh lagi tak lipat pun tak apa. Perkara yang paling mengujakan sebenarnya untuk BR-V 2022 ini sebenarnya adalah daripada segi features yang ditawarkan, iaitu Honda BR-V 2022 ini akhirnya didatangkan dengan Honda Sensing macam model abang-abang dia yang lain. Kita semua tahu Honda Sensing adalah satu ciri safety yang paling penting dalam sesebuah Honda, dan ciri ini merangkumi ciri-ciri seperti Lane Keep Assist, Adaptive Cruise Control, serta dengan Honda Lane Watch, di mana ada kamera di bahagian side mirror sebelah kiri Honda BR-V 2022 ini. Dan juga disebabkan penambahan ciri safety ini, terdapat juga ciri-ciri safety lain yang dipertingkatkan pada Honda BR-V 2022 ini, iaitu ciri-ciri ABS, EBD, VSA dan juga HSA, serta dengan penawaran 6 airbag, 6 airbag berbanding dengan model dahulu yang hanya didatangkan dengan 2 airbags.
So daripada segi safety memang kita boleh nampak ada improvement yang sangat-sangat bagus yang dibuat daripada Honda ni. Features lain yang menarik juga pada Honda BR-V 2022 ini termasuklah juga features remote engine start. So maksudnya korang dah boleh start kereta ni daripada jauh hanya menggunakan kunci dia sahaja. Dan features lain pula adalah seperti walk away auto lock, iaitu bila korang dah jauh daripada kereta ni akan lock secara automatik kalau kereta tu belum lock. So ni satu features safety yang sangat-sangatlah bagus yang didatangkan kepada Honda BR-V 2022 ini. Untuk bahagian enjin ni pula, enjin yang digunakan adalah enjin yang sama dengan Honda City 2020, iaitu enjin 1.5 litre dual overhead cam iVTEC yang produce 121 horsepower dan 145 Nm of torque, serta dengan penggunaan gearbox jenis CVT daripada Honda. Jadi dengan pelancaran Honda BR-V 2022 di Indonesia ni, bila pula Honda Malaysia akan bawa masuk kereta ni? So saya jangkakan bahawa mungkin berkemungkinan besar Honda BR-V ni akan masuk ke pasaran Malaysia paling awal pun pada pertengahan tahun hadapan, pertengahan tahun 2022 macam tu. Itu yang paling awal saya jangka. Dan persoalannya, mampukah Honda BR-V 2022 ini menjadi raja kepada segmen 7-seater bawah RM100,000 dekat Malaysia ni? Kita semua kena ingat ya bahawa persaingan untuk 7-seater ni menjadi sangat sengit pada tahun hadapan. Tak kisahlah daripada segi MPV ke SUV ke crossover ke, ia akan menjadi sangat sengit pada tahun hadapan, di mana Perodua akan melancarkan Perodua Alza 2022 yang serba baru, serta dengan Perodua Arus untuk penawaran untuk kategori mereka pada tahun hadapan. Manakala Mitsubishi pula ada Mitsubishi Xpander tu yang memang membawakan penawaran yang sangat berbaloi kepada rakyat Malaysia sendiri. Dan Toyota pula ada Toyota Rush dan juga Avanza baru berkemungkinan besar untuk tahun hadapan. So dengan persaingan ini pastinya akan menjadi satu saingan yang sengit untuk Honda BR-V 2022 ni untuk bersaing antara satu sama lain dalam kategori MPV, SUV dan crossover di bawah harga RM100,000 dekat Malaysia ni tahun hadapan. And of course, kesan daripada persaingan di antara keempat-empat manufacturer yang popular ini dalam kategori 7-seater ni akan membawa keuntungan kepada kita sendiri, bakal pembeli dan rakyat Malaysia sendiri, di mana kita ada pelbagai pilihan dan penawaran yang menguntungkan, terutama sekali bagi model MPV, SUV dan crossover di bawah harga RM100,000 dekat Malaysia ni. So apa pula pendapat korang terhadap Honda BR-V yang baru ni? Mampukah dia bersaing dengan kategori MPV, SUV dan crossover yang lain dekat Malaysia ni, terutama sekali di bawah harga RM100,000 ni? Tinggalkan komen korang dekat ruangan komen dekat bawah ni. Dan sampai di sini saja video kita pada hari ini. Sekiranya video ini bermanfaat bagi anda semua, bantu saya dengan tekan butang like dan subscribe channel saya dekat bawah ni, supaya kita boleh mencecah subscriber yang lebih tinggi lagi insyaAllah. So sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Bye bye semua. Assalamualaikum.